Dan pada masa itu kebanyakan daripada alat-alat permainan dibuat oleh keluarga, oleh budak sendiri dan sebagainya. Kita dah hilang kreativiti kita. Kita mengajar kreativiti secara formal, tetapi kita tidak kreatif. Farhad berkata tengah malam, dia kata dia orang ni hebat sungguh di dalam teknologi. Dia kata, what is the use of technology? What is the use of technology if technology does not release the creativity of every child? Penguasaan teknologi bukan semata-mata mekanistik dan ritualistik. Penguasaan teknologi harus memungkinkan kreativiti yang tidak ada tolak ansurnya setakat ini di dalam sistem pendidikan untuk melahir. Teknologi gagal kalau teknologi meneruskan budaya pemikiran mekanistik. Teknologi hanya berjaya apabila lebih ramai lagi menjadi lebih kreatif. Ini yang kita bincang panjang-panjang. Tapi balik pada kreativiti kita, apa dah jadi pada potensi yang sepenuhnya yang dinamakan multi-literacies, multiple intelligences. Dua konsep penting di dalam pendidikan. Satu konsep memuncul di mana tokohnya ada di Universiti Pulau Pinang, Dr. Ambi, dan konsep multiple intelligences. Dua konsep yang paling penting dalam pendidikan yang kita tidak gabungkan. Multi-literacies, multiple intelligences. Dan bila kita laksanakan program-program kita, kita asingkan critical thinking daripada creative thinking. Walhal kedua-duanya itu ada penyatuan pada tahap yang lain. Saya juga bangkitkan tadi konsep sustainable development yang saya kaitkan dengan konsep self-sufficient family. Pada satu ketika dahulu di kampung-kampung, saya ada adik-beradik di sini di Batas Liku. Bila cuti persekolahan, saya selalu datang Batas Liku sini, mandi air telaga, tengok katak macam-macam, dan tengok kerbau, tengok macam-macam yang lain ni dah tak boleh tengok dah. Susah nak nampak kecuali di sekian-sekian tempat. Tapi poinnya, setiap keluarga itu dan setiap perkampungan itu self-sufficient, self-sustaining. Begitu juga setiap intellectual itu harus self-sufficient and self-sustaining dengan network yang tertentu. Saya bersyukur dalam kerjaya saya, dan saya bersyukur dan berterima kasih dan sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab berpeluang melakukan sekian-sekian perkara. Dan antara lain, bila saya dijemput oleh British Management Association, dan semua orang putih, saya saja yang bukan orang putih, bila nak mula bercakap, saya kata thank you very much for inviting me. I'm very happy to be here, but before delivering our notes and our experiences, let me explain where I come from. I do not come from the Greco-Roman, Judaic, Christian, secular tradition. I come from the Polynesian, Malayo, Islamic, Asian tradition, and I am proud of my tradition. Dan ada satu dua konsep yang lain yang berkaitan. Saya berani kata benda seperti begitu because I believe in what I say. I believe that we should have our own identity and we should be proud of our identity and understand all the weaknesses and all the strengths. Dan dalam konteks itu, saya dah jadi guru secara formally defined selama 33 tahun
dan informally define lebih pada itu, dan satu hari pun saya tak menyesal jadi guru. Dan saya bersyukur menjadi guru, sama ada di Botswana kah ataupun di baru-baru ini saya berpeluang pergi ke Tunisia, ke Iran, dan ke Brazil, ke Argentina dan sebagainya. Dan di merata tempat saya lihat ada persamaan, persaudaraan antara guru. Ada apa yang dikatakan yang universal antara komuniti pendidik, tetapi ada yang bitara antara komuniti pendidik. Yang universal itu ialah guru umumnya merendah diri. Yang bitara itu adalah sesuatu yang ada kena mengena dengan budaya dan budaya kreatif. Dan kebitaraan dan universality kaum guru ini ada kaitan dengan corak pemikiran kita yang dalam kes ini kita nak kaitkan dengan penyelidikan. Saya kemukakan. Terima kasih. Saya kemukakan. Terima kasih sekali lagi. Ada 3 bentuk, ini saya belajar. 3 bentuk pemikiran yang kita boleh kaitkan dengan apa yang kita lakukan. Pertama, ialah bentuk point thinking. Point thinking ni kita duduk di maktab ni, pengarah maktab suruh kita buat ini, kita terpaksa menjalankan tugas, kita buatlah tugas itu. Dan point thinking ini, dia kemudiannya saya akan bagi contoh construct thinking. Dia berbeza dengan line thinking. Line thinking, aku sekarang di maktab ini, dan bila saya bercakap dengan Cik Zulkarnain tadi, Zulkarnain ada sini kah? Dia okey. Dia bawa saya pergi sekian-sekian tempat. Cik Zulkarnain ialah pelajar saya dulu di Institut Bahasa. Bila kami berbual, kami kaitkan pengalaman dulu sepanjang pagi dengan sekarang. Jadi bila kita fikir tentang dia masuk dah. Kita ada line thinking. Kita himpunkan bata-bata kita tu, bata-bata pengalaman kita untuk membina sesuatu. Jadi ada point thinking, ada line thinking. Orang yang point thinking, dia baca surat khabar, apa yang dia baca yang berlaku hari ini, itulah yang penting. Itulah yang dia faham tentang reality. Tapi orang yang mempunyai line thinking, dia akan kaitkan segala yang berlaku sekarang dengan yang dahulu. Dan bukan itu sahaja, dia akan pergi kepada satu tahap yang lain. Sejauh ke belakang dia memandang, lagi jauh ke belakang dia memandang, lagi jauh ke hadapan dia boleh memandang. Dan dia boleh nampak, ini dia arah yang patut kita bawa perubahan. Bila saya jadi cikgu, makalah saya yang pertama bagi persatuan, jurnal persatuan ialah untuk menjadi ahli profesional yang terbaik. 2 perkara kita kena perhati. 1, jangan fikir tentang naik pangkat, buat kerja. Nombor 2, jangan takut ditransfer mana-mana. Malah kita terima transfer di mana-mana. Dan Cik Zulkarnain kata, kita bincanglah, dia ingat apa yang saya kata pada dia dulu dan sebagainya. Saya juga pada tahun 70-an menulis makalah bahawa setiap guru di negara ini mesti menjadi guru sizwazah. Walaupun ditegur oleh bos saya, diejek oleh kawan-kawan dahulu, saya masih memegang bahawa setiap guru mesti jadi guru sizwazah. Dan saya memegang kepada konsep bukan saja guru mesti jadi guru sizwazah, tapi guru boleh ada masters dan doctorate. Saya pernah melawat sekolah-sekolah di luar negara, di mana guru sekolah rendah tu dia ada kedoktoran dia jadi remedial teacher, dan dia punya gaji lebih besar daripada guru besar. Dan daripada tak salah bagi seorang guru mempunyai gaji lebih besar pada guru besar atau pengarah pendidikan. Tapi kita tak boleh fikir itu sekarang sebab kita point thinking, dan kita tak boleh lihat ke depan pada satu ketika itu boleh berlangsung.
Dr. Mahathir, dia tak lakukan point thinking. Dia lakukan line thinking dan dia lakukan forward thinking. Jadi bila kita buat penyelidikan kita ni, kita buat penyelidikan kita dan kita nak cari bahan-bahan tradisi ni, kita nak fokus kepada all this traditional sumber-sumber tradisional. Saya bila dapat tajuk tu, bila jemput, saya ingat di University Science Malaysia oleh SM Idris, dia antara yang menubuh Consumer Association of Penang, diadakan satu seminar antarabangsa Indigenous Technologies, Traditional and Indigenous Technology. Dan bila kami hadir seminar berkenaan, semua bawa beg otan, beg yang dibuat yang dulu-dulu, dan segala-gala yang berlangsung pada seminar berkenaan memokuskan kepada teknologi pribumi. Ini boleh merupakan pribumi, dan kita jangan ingat bahawa bahawa apa yang teknologi canggih ini bukan pribumi. Jangan kita kelirukan yang tradisional dengan yang canggih sebagai berbeza. Yang ini boleh jadi tradisional pada masa ini, tetapi pada masa dulu yang tradisional itu mungkin yang lain, buku-buku dan sebagainya. Jadi satu konsep lagi, pribumi, tradisional. Saya nak tarik perhatian saudara kepada evolusi ICT. Kementerian Pendidikan, Lembaga Peperiksaan Malaysia, Tun Hamdan lah antara orang yang pertama di Malaysia yang memperkenalkan komputer. Tun Hamdan ialah Ketua Pengarah Pendidikan dahulu. Tun Hamdan lah yang antara yang terawal di Malaysia yang memasukkan budaya komputer di dalam negara kita. Antara tahun 1964 hingga 84, fokus kepada ICT adalah fokus kepada sistem centered. 1984 ke 1994, fokus adalah kepada PC. Saya masih ingat lagi di mana di Institut Aminuddin Baki kami mula pindah daripada typewriter kepada PC yang pertama dan sebagainya. 84, 94. 1994 ke 2004 ialah fokus kepada network. Dan di sinilah Tengku Azman Sharifuddin berkata, kita adalah generasi terakhir peradaban dulu dan kita adalah generasi pertama tamadun yang akan datang. Garis pemisahnya ialah the internet. Jadi the network, the internet, 1994, 2004 dan 2014 ke hadapan 2004 dan 2014 ialah zaman kandungan konten, bukan lagi zaman prasarana. Sekarang kita fokus banyak pada prasarana. Iraq sekarang lepas kena bom macam-macam, prasarana. Kita juga fokus pada prasarana. Dulu kita ada PWD, Public Works Department, JKR, Jabatan Kerja Raya. Sesungguhnya lebuh raya multimedia kita adalah sambungan kepada kerja Public Works Department, JKR. Kita meletakkan prasarana teknologikal. Semalam saya sebenarnya dah fikir tentang ni lama dah, tapi semalam ada satu celik akal tengah malam bila duk bincang dengan rakan-rakan ni. Bila saya terlibat dengan IAB, mula-mula IAB ditubuhkan, kami menjalankan penyelidikan, kami pergi menemui beribu orang
dan kami lahirkan 184 tugas dan tanggungjawab pengetua. Dan selepas itu kami bahagi-bahagikan yang sekarang jadi Smart School Management System tu. Kami bahagikan, kami kelompokkan, klusterkan tugas-tugas dan tanggungjawab pengurusan. Sekarang mula-mula macam EPRD dan lain bahagian dia ada big mega programs. Tapi daripada dulu saya ingat orang datang dia nak pasarkan software dan program yang kecil. Jadi Farhad dengan suaminya Anjum, bila dia mengajar pemimpin Kuwait, dia mengajar PAMTOP. Bukan lagi PC, bukan ni semua PAMTOP. Dan saya ingat bila saya duk fikir tentang doktor dia jalan keliling wardnya dengan stetoskopnya dan dia lihat patientnya. Sekarang pengetua-pengetua di negara yang maju, Australia dan juga di Kuwait, di PAMTOP-nya dia boleh ada semua data berkaitan dengan sekolahnya. Dia tak perlu lagi guna ini. Dia boleh bawa itu dan dia boleh pergi. Dan umpamanya salah satu kes dia orang cerita pada saya, dia kata pelajar dalam semua kelas yang dapat markah, dia nak tengok pelajar semua kelas yang dapat markah rendah sekali. Jadi bila dia pergi round, dia tengok semua pelajar, sebab dia tengok daripada komputer, semua pelajar yang pengetua cari yang dapat markah rendah tu, low achievement, academic achievement, semuanya di belakang kelas. Dan beberapa pengetua dapati bahawa itu perkara yang sama. Dan dia dapat celik akal tu sebab bila dia pergi round, macam doktor pergi round ward, dia pergi round sekolah, dan dia boleh tengok markah pelajar dan di mana pelajar duduk dari kelas ke kelas, dan banyak perkara yang lain yang berlangsung. Jadi bila dia duk cakap dan macam-macam yang kita bincang berkaitan dengan ini, saya mula fikir tentang multimedia super koridor kita. Orang-orang kita pergi pasarkan di dunia sistem yang besar, dan kita sebenarnya pasarkan kepada dunia termasuk macam-macam yang lain, cerita kita tentang kejayaan prasarana lebuhraya multimedia kita. Sesungguhnya realiti baru sudah berlangsung. Realiti baru ialah yang besar itu tak lagi penting, tetapi individu seorangan boleh lebih kuat lagi daripada sistem yang besar kalau dia mempunyai keterampilan dan imajinasi, line thinking, dan apa yang dikatakan construct thinking. Point thinking, line thinking, construct thinking. Construct thinking ialah apa sahaja yang kita lihat, kita faham, kita wujudkan dalam konsep-konsep yang baru, yang inovatif, yang saya cuba kemukakan kepada saudara ialah seseorang itu dia boleh serentak menjadi administrator, manager, leader, and entrepreneur. Dia boleh jadi serentak. Seseorang itu dia boleh serentak jadi pencipta konsep ilmu, dia boleh menjadi pengungsi ilmu, dan dia boleh menjadi seorang profesional yang mempunyai tabiat menuntut ilmu, tabiat mencari ilmu, apa yang dinamakan information seeking behavior of professionals. Penyelidikan tak perlu kita asingkan daripada pengajaran kita. Serentak dengan apa yang kita lakukan sebagai pengajaran, kita boleh menjalankan penyelidikan as a part of our own existence, professional existence. Dan ini ada kaitan dengan action research. Jadi ini
berarti kita beranjak daripada paradigma di mana kita asing-asingkan peranan, di mana kita menyerah kepada yang pusat dan yang decentralized, kepada satu paradigma yang baru. Kalaulah kita di ini dan pengetua kita seronok nak buat action research dan lain-lain, jangan kita buat kerana pengarah kita mau kita buat. Kita buat sebab dia merupakan sebahagian daripada line professionalism kita, dan kita jadi lebih kuat dengan pengarah kita oleh sebab kita tak mula daripada kosong. Kita sebenarnya bermula daripada kekuatan profesional dan azam profesional sepanjang hayat dan riwayat kita. Sebab set minda kita ialah professional information seeking behavior. Professional information seeking behavior adalah satu jenis tabiat di mana apa sahaja yang kita lakukan dalam penyelidikan secara inovatif ada kaitannya dengan pengalaman yang terdahulu oleh diri kita dan oleh diri orang lain, di mana kita guna sumber-sumber yang sedia ada, sama ada sumber canggih ataupun sumber yang biasa, yang tradisional, yang pribumi. Saya juga berpeluang melawat Jepun, China dan Asia Tenggara, dan saya mula faham bahawa kreativiti orang kita boleh diibaratkan sebagai budaya buluh dan budaya pokok kelapa. Bila saya kecil dahulu, saya ingat cikgu saya mengajar saya buat berus botol susu dan berus rumah daripada sabut. Saya juga ingat kita buat macam-macam daripada segala bahan-bahan tempatan, bahan pribumi. Bila ke Korea dan Jepun dan sebagainya, saya mula lihat sebagaimana kita kata pokok kelapa itu punyai 1001 guna bagi budaya, termasuk budaya Polinesian. Buluh itu mempunyai 1001 guna. Jadi budaya Asia yang persekitarannya buluh dengan kelapa mempunyai asas kreativiti yang tidak ada tolok bandingnya. Itu belum cakap lagi tentang marine resources yang di sekeliling kita. Bila saya menulis sebuah makalah tentang coconut creativity, editor itu memperkayakan makalah saya sebab dia tukar, dia kata coconut and computers, dan dia letak tabung oleh tu kelapa punya tu bersama dengan komputer. Dua perkara, satu teknologi canggih, satu teknologi ataupun resource pribumi persekitaran sekeliling kita. Ada banyak yang belum diterokai langsung kerana kita sudah beranjak kepada hidup di dalam bandar dan kita dapat segala-galanya. So necessity is not the mother of invention. Kita dulu di sekolah belajar necessity is the mother of invention. Tetapi bila semuanya diberi oleh Biro Buku Teks, BTP, Pusat Perkembangan Kurikulum, necessity is not the mother of invention, and we lose our creativity. We lose our innovative thinking, and we lose our innovative powers. Andaikan kita bukan di dalam sistem pendidikan berpusat, kita sistem pendidikan decentralized, setiap sekolah itu akan jadi begitu kreatif dan setiap guru itu akan begitu kreatif. Kalau kita lihat di dalam bilik kita ini, peluang dan ruang untuk
menjadikan sesuatu itu, mengubah kepada sesuatu yang lebih tinggi itu terdapat di dalam struktur pemikiran arkitek. Arkitek menyoal, what are the possibilities? Seorang arkitek masuk bilik ini, dia punya the structure of dia punya science, of dia punya profession ialah apa dia possibilities untuk dewan ini. Seorang doktor masuk, dia tengok apakah penyakit mereka yang duduk-duduk di sini. Bagaimana nak diagnose? Itu seorang doktor. Seorang engineer masuk, dia kata, what are the systems? What are the systems in operation now? Jadi itu adalah corak-corak pemikiran orang yang kita mengajar, yang akan masuk berbagai-bagai bidang. Tetapi kita belum gembelengkan ini di dalam kreativiti apa yang kita hendak lakukan senantiasa sebagai tugas-tugas harian kita. Saudara, saya nak cuba rumuskan apa yang dibicara tadi begini. Sejauh ke belakang kita memandang, sejauh itu dan lebih daripada itu ke hadapan kita boleh memandang. Jadi jangan terikat dengan point thinking. Lazimkan line thinking. Tapi line thinking ini yang mengambil kira masa dulu, sekarang dan esok, dia dapat tenaga sekiranya segala pengalaman itu dihimpun, dipetakan dalam apa yang dikata construct, powerful concepts. Kita telah menyentuh beberapa construct di sini. Antaranya ialah construct sustainability, kemampanan dan sebagainya yang ada kaitan dengan sustainability. Satu lagi, self-sufficiency dahulu, dependency pada masa sekarang. Dan konstruk itu dia ada kaitan juga dengan kehidupan kita dengan orang lain. Self-sufficiency and dependency. Saya juga sebut beberapa kali tentang information and knowledge creation, information and knowledge sharing, dan yang paling penting ialah information seeking behavior of the lifelong learner. Information seeking behavior. Selain pada itu, saya menjemput saudara melihat apa yang berlangsung di lain tempat, dan saya menjemput saudara memikir tentang demand driven dan market driven research. Kalau kita buat research yang kita seronok sendiri, akhirnya kita tak faham bahawa Tun Perak, lessons from the world of Tun Perak boleh dijual. Saya ada tulis satu makalah. Saya sebenarnya anak saya dia suka kucing sangat tau. Saya tak berapa suka kucing. Saya suka tapi tak berapa suka. Tapi dah ada kucing di rumah, saya perhati kucing. Saya guna rumah tu sebagai laboratory memperhatikan kucing. Dan antara makalah saya, Lessons from the World of Cats. Dan makalah itu mendapat sambutan yang begitu baik sekali, sebab I turn my unhappiness with so many cats into a knowledge with cats. Dan dah lama dah, I now have another unfinished articles revisiting lessons from the world of cats, because there is so much to learn from the world of cats. Oh, it's beautiful. You know, kucing paling cantik sekali. Kucing bila dia suka orang, dia menguap dah. Kucing bila dia suka orang, dia nanti macam-macam lah. But the point is, I'm doing research in my own home. I turn my own home into a laboratory, naturalistic
research, scan. Now, and I take the habits of cats in my understanding of the learning behavior of my students. Saya cuba transfer, and jadi bagi saya semuanya part of the learning process, and I am a learner. Now, saya seliakan menjadi penyelia kepada beberapa tu, but I'm learning from them. Sayalah yang bertanggungjawab kemudiannya menilai dan meluluskan dia orang, tapi saya belajar pada dia orang. Mungkin saya belajar lebih daripada dia orang sebab I have a framework for learning. Jadi poin yang saya bangkitkan tadi, information seeking behavior itu bukan berlangsung dalam bilik darjah saja. Kita boleh transfer apa yang berlaku di rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Kalaulah kita duk bergaduh dengan suami kita selalu, kita perhati betul-betul mengapa kita bergaduh. Kita analitik betul-betul, dan kita boleh faham itu dan boleh bawa itu kepada kita punya relationship di tempat kerja dan sebaliknya. Tapi in order to do that, kita kena distance diri kita daripada fenomena yang kita perhatikan itu. Poin yang saya buat tadi ialah, kalaulah saya jual, which I hope to do one day, makalah berkaitan dengan World of Cats dan sebagainya, dah ada buku kecil itu The World of Cats, and I can get back something from it. Now that's commercial thinking, that's entrepreneurship. Tapi it is about education actually. Dia sebenarnya berkaitan dengan pendidikan. Kita tak akan ke mana-mana sebagai satu profession dan sebagai satu bangsa sekiranya tuan-tuan tak menulis. Kalau guru tak menulis, siapa dalam masyarakat kita yang nak menulis? Kalau guru tak menulis, how can we go to the next level? Kita masih jadi pengguna. Kita masih jadi, buku-buku yang kita baca kebanyakan buku barat. Mengapa? Bila kita menulis pun, kita punya research ni, kalau kita panggil orang putih manakah yang terlibat dalam pendidikan, dia kumpul kita punya penyelidikan. Dia boleh menulis semula penyelidikan kita supaya begitu menarik. Sebab dia tak akan bagi title. Kebanyakan buku barat kalau kita tengok yang menarik, dia tak bagi title yang begitu akademik. Dia bagi title seperti All That I Really Need to Know I Learned in Kindergarten, ataupun dia bagi title Chicken Soup for the Soul, ataupun dia bagi title yang lain-lain. Jadi bila saya terlibat dengan Persatuan Pengetua yang menghasilkan case studies, Cik Saleha dengan rakan-rakannya, bila kita bincang-bincang, saya kata, no, you must be creative. Dan akhir sekali, bila kita cakap tentang kepimpinan pengetua, kita hasilkan title Mutiara dalam Gelora. Itu is about headship. Dan Mutiara dalam Gelora tu, dia punya cover tu ialah terbuka, dalam tu ada mutiara dalam laut. Jadi you see, selain daripada melaksanakan penyelidikan kita, kita kena cari title yang menarik. Cuba tengok wayang gambar macam-macam, semua titlenya mesti menarik. Sebab bila kita dapat menarik orang pada peringkat yang awal tu untuk membaca, baru dia jadi tu. Kemudian cara menulis tu, walaupun kalau kita dah ikut metodologi penyelidikan, hanya satu community, satu kumpulan kecil saja nak baca, kita keluar sikit daripada metodologi itu, kita akan menarik ibu bapa. Dan ibu bapa kita, tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa kita, dia sungguh-sungguh sayang kepada anak-anak dia. Saya tahu sebab saya terlibat dengan Datuk Johan Jaafar dalam satu program yang dibiayai oleh Tan Sri Syed Muhtar, di mana kita ada parenting education. Tiap-tiap minggu kita ilankan bahawa ada program itu. Dewan di mana saja di distrik-distrik di Malaysia penuh dengan orang. Jadi ibu
ibu bapa nak tahu bagaimana nak menjaga anak mereka. Dia mau bahan. Tapi kalau kita bagi yang akademik, yang tu dia tak tertarik. Tapi kita bagi dalam bentuk cerita dan dalam bentuk yang menarik, berjuta ibu bapa di Malaysia akan membaca. Jadi bagi saya lah, kita terus merupakan masyarakat pengguna. Kaum guru terus merupakan masyarakat pengguna. Inisiatif oleh bahagian pendidikan guru, inisiatif oleh pengarah-pengarah dan maktab-maktab untuk membawa profesion pendidikan kepada satu tahap yang lain, patut kita sokong sepenuh-penuhnya, bukan sekadar sokong di bibir, tapi sokong dengan tindakan. Kalau dalam 200 orang di sini, kalau 20 pun menulis buku, kita dapat belajar macam-macam. Tapi 20 orang pendidik menulis buku, pengalamannya ke apa, akan membawa profesion perguruan kepada satu jendela baru di dalam kepimpinan intelektual negara. Jendela baru, threshold baru yang andaikan begini ya. Katakan sebuah buku itu harganya RM10 dan seorang guru tu dia tulis buku dan kita sokong daripada 400,000 yang terlibat dengan pendidikan, katakanlah 40,000 yang menyokong. Tengok perubahan yang kita boleh bawa pada profession kita. Sekarang ini buku 2 orang penulis yang asalnya bukan formal teachers ya, ialah Profesor Abdullah Hassan dan Ainun Muhammad. Dia bergabung suami isteri menulis buku-buku berkaitan dengan creativity. Kedua-duanya telah menghasilkan himpunan buku mereka berjuta-juta dah. Mereka tulis macam-macam. Tapi yang lain tu, the practitioner teachers belum lagi menulis. Dan juga kita belum lagi menggunakan penyelidikan kita untuk membawa profession kepada satu tahap yang lain. Rumusnya, gambaran alam semesta pribumi, sumber-sumber pribumi, semuanya yang ada di sekeliling kita belum lagi kita memahami sebab kita belum memerhati dengan minda saintis. Bagi kita hendak menjadi profession yang hebat, minda kita harus merupakan minda saintis. Minda saintis merupakan minda peneroka, pioneer, dan juga minda entrepreneurial, minda kepengusahawanan. Sesungguhnya bila kita berminda saintifik, kita adalah dalam community of inquirers. Community of inquirers ini memegang kepada apa yang Socrates, Plato dan lain-lain berkata, bahawa sesungguhnya aku tak cukup pengetahuan aku. Sebab aku tak cukup pengetahuan aku sedar tak cukup pengetahuan aku nak terus belajar. Minda yang kaku adalah minda yang rasa bahawa dia dah cukup, dia tak perlu belajar. Dia pensyarah maktab perguruan, dia pengetua, dia pengarah, dia tak perlu belajar. Dia tak perlu menjalankan penyelidikan. Kita tak boleh buat begitu sebab kita didefinisikan sebagai the knowledge managers. Sekian, wassalam. Terima kasih Tuan Profesor Datuk Ibrahim Ahmad Junid. Mungkin dalam masa lebih kurang 1 jam setengah Datuk Profesor telah pun memberikan banyak input yang sebenarnya mengetuk minda kita sebagai seorang guru. Jadi saya tidaklah nak manjangkan ucapan sini dan saya beri peluanglah kepada tuan-tuan perempuan untuk bertanya kerana ini merupakan satu daripada cabaran
seperti yang Profesor sebut tadi tentang apa point thinking, mesti bergerak line thinking, forward thinking dan sebagainya. Jadi mintalah kalau boleh kita banyakkan soalan-soalan. Inilah peluang yang kita tunggu untuk berhadapan dengan Profesor Datuk, dan semoga kita dapat manfaatkan masa yang agak terakhir ini. Jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi Datuk Profesor, yang bagi Datin Syariah, rakan-rakan pengarah maktab dan peserta seminar yang saya hormati sekalian, amat mengagumkan penyampaian dan penghuraian di atas tajuk pedagogi pribumi pendidikan yang kita dengar daripada Profesor. Saya tertarik dengan konsep daripada point thinking, line thinking kepada construct thinking, dan kemudian kita kaitkan pula dengan zaman sebelum 84 mula kita berjinak dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan komputer, bila 84 hingga kepada 94 zaman personal komputer, dan seterusnya 94 ke 2004 zaman networking, dan yang akan berlaku 2004 hingga 2014 ialah content focus. Jadi kedua-dua perkara, antara cara berfikir atau pendekatan pemikiran, point thinking, kalau kita tak ada point yang nak difikirkan, kita tak boleh mencapai tahap yang dinamakan sebagai line thinking, perbandingan merentas zaman. Dan begitu juga kita tak akan